Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, so hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran kita dalam bab 6 iaitu bab sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Okey. So pada kelas yang lepas kita telah pun melihat perbandingan di antara tulang yang padat dan juga tulang yang berongga dari segi kekuatannya. Okey, terutamanya berkaitan dengan tulang yang berpadat. Okey, di mana sangat kuat dan ada pada terutamanya haiwan yang berterbata darat. Okey, sebab tulang yang padat ini dia penting untuk bukan sekadar memberi sokongan tapi juga untuk menampung berat badan bagi haiwan tersebut. Okey, jika dibandingkan dengan tulang yang berongga yang kebiasaannya terdapat pada haiwan-haiwan seperti burung. Okey, di mana kelebihan tulang berongga ini yang pertama ialah ianya ringan dan kuat. Yang kedua, membenarkan vertebrata ini bergerak dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, memerlukan kalsium dan juga fosforus yang lebih kurang jika dibandingkan dengan tulang yang padat. Okey. Dan kita pun melihat sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okey, mana dengan sistem sokongan yang kita ada ini, okey, dapat membantu dalam dalam menstabilkan haiwan tersebut. Di mana ada dua faktor yang mempengaruhi kestabilan. Okey. Dua faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Yang pertama ialah pusat graviti. Okay, mana pusat graviti ni semakin rendah pusat graviti, maka semakin stabil lah haiwan tersebut. Okey. Yang kedua ialah faktor luas tapak, di mana semakin luas tapak, semakin stabil lah haiwan tersebut. Oleh itu, dengan adanya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu haiwan, maka kita dapati ada beberapa jenis haiwan ini yang akan beradaptasi, okay, untuk memastikan sokongan dan juga kestabilan mereka dapat terjamin. Contoh kita tengok kepada zirafah. Okay, zirafah dia tinggi. Okay, so basically secara armnya pusat graviti dia pun tinggi, maka zirafah ni tak stabil. Okay, tapi apabila zirafah ni dia nak minum air di bawah, maka dia akan mengangkang. Okay, dia akan meluaskan luas permukaan tapaknya untuk menambahkan kestabilan di samping merendahkan pusat gravitinya. Okay, the same thing macam kita tengok kepada kangaroo. Okay, kangaroo mempunyai tapak kaki yang besar dan juga ekor yang kuat yang boleh bertindak sebagai tongkat. Okay, ini semua adalah untuk nak menstabilkan posisi kangaroo tersebut ketika berdiri ataupun ketika mereka nak bergaduh dan sebagainya. Okay, so ini ialah berkenaan dengan kestabilan sesuatu haiwan yang dikaitkan dengan sistem sokongan. Untuk hari ini kita akan tengok kepada pergerakan dan pertumbuhan manusia. Tapi hari ini kita akan lebih kepada pergerakan manusia. Okey. So kalau kamu lihat pada muka surat 128 buku teks kamu, okey, hari ini kita akan sentuh tentang sendi dan otot. Okey. So, sebelum ini kamu dah belajar bahawa dalam sistem rangka manusia yang merupakan sistem sokongan manusia ini, okay, kita ada beberapa jenis tulang. Kita ada tulang yang axis dan juga kita ada tulang appendage. Okey. So tulang-tulang ini seperti apa? Contoh tengkorak, turus vertebra. Okey. Dan maka tulang seperti tulang tangan, okey, kita ada lekungan pectoral, lekungan pelvis dan juga tulang kaki. So ini adalah jenis-jenis tulang dalam sistem rangka. Okey. Kita ada banyak nama tulang ni. Humerus, okey, yang itu tulang tangan. Kita ada tulang radius dan ulnar, tulang lengan. Okey, kita ada carpal, metacarpal dan juga phalanx, tulang jari-jari kita. Okey. Dan kita ada tulang femur yang besar di tulang peha. Dan kita di betis kita ada dua, tulang tibia dan fibula. Dan di kaki kita ada tulang tarsal, metatarsal dan juga phalanx bagi tulang-tulang di kaki. Okey, di tapak kaki kita. Alright. Dan kita ada tulang di sentral kita ada sternum, okey. Kita ada tulang rusuk ada 12 keseluruhannya. Okay. Dan kita ada tengkorak. Okay, kita ada turus vertebra, okey. Kita ada lekungan pectoral, kita ada scapula di belakang, okey. So ini adalah antara tulang-tulang yang ada dalam sistem rangka manusia. So kita ni, okey, kita bergerak, kita berjalan, kita menulis, kita mengambil sesuatu, kita menari dan sebagainya. So pergerakan kita ini ditentukan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot yang terdapat dalam badan kita. Okey. So tulang memberi sokongan, tulang ini memberikan bentuk. So di atas tulang ini akan ada attachment, akan ada satu macam struktur, okey, yang akan berada di tulang ini, okey, yang kita panggil sebagai otot. Okey.
So otot ini adalah sejenis protein. Okey, so otot ini dia akan mengalami pengecutan dan pengenduran. Okey, so kita ada otot yang akan wujud secara ataupun bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Okey, so otot pasangan otot yang bertindak secara berlawanan dikenali sebagai otot berantagonis. Okey, contohnya kita ada kat sini, kita punya otot lengan. Okey, yang besar. Okey, kita tengok kat sini. Di sini ialah otot bicep. Okey, kamu boleh rasa bila kamu flex kamu punya tangan, kamu rasa dia tegang kan? Ini ialah otot bicep. Di bawahnya pula ialah otot tricep. So ni bicep, ini tricep. Okey, so ini adalah contoh otot-otot berantagonis. Sebab apa? Sebab bila kita bengkokkan lengan, okey, bila kita bengkokkan lengan kita seperti ini, apa yang berlaku bila kita bengkokkan lengan kita, otot bicep akan mengecut. Okey, otot bicep akan mengecut, manakala otot tricep akan mengendur. Okey, so dia bertindak secara berlawanan, antagonis. Bila kita luruskan tangan kita seperti ini, kita boleh rasa, okey, bahawa otot tricep di belakang ni akan mula mengeras dan mengecut. Okey, so bila kita luruskan tangan, otot tricep mengecut, otot bicep mengendur. Okey, so ini antara contoh otot-otot berantagonis. Okey, mengecut bicep, mengendur bicep, mengendur tricep, mengecut tricep. Okey, so fungsi otot-otot ini adalah untuk memastikan pergerakan kita. Okey, bila kita berjalan, okey, otot kita di kaki yang akan mengecut dan mengendur bersesuaian dengan keadaan fizikal kita. Okey, bila kita gerakkan jari-jari kita seperti kita bengkokkan, jadikan penumbuk, okey, berlakunya pergerakan dekat kita punya jari pun sebabkan ada otot-otot tertentu yang ada di jari-jari kita. Okey, menyebabkan bila dia mengecut, jari kita pun akan mula membengkok dan sebagainya. Okey, sini pun ada otot. Kamu boleh rasa, okey, bila kamu stretch, kamu boleh rasa otot ni menegang dan mengendur. Okey, di bawah kita punya tengkorak pun ada yang otot-otot. Contoh otot di dahi. Okey, bila kita frown, okey, macam ni. Kan? Ni ada mengecut kan? Berarti kita pun ada otot. Otot di mata, okey, kita tutup mata, buka tutup pun disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot. Okey. So ada banyak otot yang ada di seluruh badan kita. Okey, yang kamu dah biasa dengar tahun lepas, otot interkostal. Okey, yang berada di antara kita punya tulang-tulang rusuk. Di sangkar rusuk kita ada otot-otot interkostal yang bila mengecut akan mengembangkan sangkar rusuk, bila mengendur akan mengembalikan sangkar rusuk ke belakang. Okey, so ini antara contoh otot diafragma. Okey, otot juga yang akan mempengaruhi sistem pernafasan kita. Okey, so itu ialah otot. Dan otot ini, kalau kamu rujuk pada muka surat 129 buku teks kamu, okey, ada gambar rajah 6.13. Okey, so gambar rajah itu menunjukkan struktur sendi kamu. So kita ada satu lagi struktur dipanggil sebagai sendi. Okey, sendi ni lebih kepada ankle. Alright, so salam warahmatullahi. Okey, maaf ya tadi ada gangguan sikit. Okey, so kita ada juga struktur yang bernama sendi. So bila kita ada otot, kita juga ada sendi. So sendi ni dia merujuk kepada tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Okey, so sendi ini merujuk kepada tempat pertemuan antara dua ataupun lebih satu tulang. Contohnya sekarang kita ada sendi siku. Okey, siku kita merupakan sejenis sendi. Okey, ini pun kita ada antara tulang-tulang kita. Tulang-tulang falang ni pun ada sendi. Okey, dekat kita punya sini pun ada sendi. Okey, kat kita punya pergelangan tangan ada sendi. Okey, ada dua tulang lebih, dua tulang akan bertemu. Okey, dekat kita punya lutut pun sendi. Okey, so sendi ni tempat pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Okey, dan sendi ini juga penting sebab sendi ini akan membenarkan anggota bergerak. Okey, so sendi ini juga akan membenarkan anggota bergerak. Contoh, tengok pada tangan kita. Okay, bila kita luruskan tangan, bengkokkan tangan, okey, semua ini disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot. Tetapi berlakunya pergerakan ini disebabkan oleh adanya sendi di sini, sendi siku ni. Okey, dia akan membenarkan pergerakan kita punya tangan. Okey, so ini tempat bagi-bagi sendi. Dan sendi ni ada dua jenis. Okey, yang pertama kita ada sendi bergerak. Okey,
Yang kedua, kita ada sendi yang tidak bergerak. Okey, contoh sendi yang bergerak ialah seperti sendi ankle pada siku ini. Okey, so ini sendi ankle yang tempat pada siku. So dia boleh membenarkan pergerakan. Yang kedua, kita ada sendi tak bergerak. Contohnya seperti ini, sendi pada tengkorak. Okey. Okey, maaf sekali lagi. Okey. So kita ada dua jenis sendi, iaitu sendi tak bergerak dan juga sendi bergerak. Okey, inilah sendi bergerak seperti sendi ankle pada siku, dan sendi tak bergerak seperti sendi pada tengkorak. Okey. So dekat setiap kita punya tengkorak ni, dekat setiap tulang-tulang di tengkorak ada satu sendi, dipanggil sebagai suture. Okey. So sendi ini adalah sendi yang tidak bergerak. Okey. So rujuk pada muka surat 129 buku teks kamu. Okey, kita ada darjah 6.13. Okey. So kita ada struktur di sendi ankle bagi siku. Okey. So kamu akan nampak kat situ kita ada otot bicep, okey, otot tricep, dan kita ada tulang-tulang lengan iaitu tulang radius dan juga tulang ulnar. Okey, dan kita ada sendi ankle, kita tempat pertemuan antara hujung tulang ulnar, radius dan juga tulang humerus di tulang tangan kita. Dan kita juga ada satu lagi struktur dipanggil sebagai ligament. Okey. So ligament ini ialah tisu penghubung. Okey. So, ligament ialah tisu penghubung yang pada dasarnya liat, kenyal dan kuat. Okey, tisu yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan antara tulang dan tulang. Okey. So, di antara tulang dengan tulang ada satu struktur yang dipanggil sebagai ligament. Nah, ligament ini selalunya dia keras, okey, dia kuat dan dia juga liat. Okey. So, sifatnya yang kuat ini juga akan membuatkan apa yang dipanggil sebagai satu lagi struktur ligament. Okey. So dekat otot, okey, kalau kamu dekat gambar tu, otot kita, di hujung otot kita tu apabila menghampiri tulang, ada satu struktur dipanggil sebagai tendon. Okey. So kita ada satu struktur juga dipanggil sebagai tendon. So tendon ini dia terletak di antara hujung otot. Kalau ini ialah otot, okey. So hujung sini dengan hujung sini dipanggil sebagai tendon, dan tendon ini akan melekat di tulang. Okey, so tendon ini berfungsi untuk menghubungkan antara otot dan juga tulang. Okey. So itu ialah tendon. So tendon ini pula pada dasarnya terdiri daripada gabungan jentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Okey. So bila berlakunya pengecutan otot, maka daya pengecutan otot itu akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Apabila otot kita mengecut, daya ataupun tarikan ataupun tolakan otot tersebut akan disalurkan ataupun disampaikan kepada tulang kita melalui tendon. Okey, so kita ada dua struktur lagi iaitu ligament dan juga tendon. Jangan confuse. Okey, ligament menghubungkan antara tulang dan tulang. Tendon menghubungkan antara otot dan tulang. Okey. So ligament dia liat, kenyal dan kuat. Okey. Tendon dia bersifat kuat dan tidak kenyal. Okey. So ini antara perbezaan yang ketara antara ligament dan juga tendon. Okey. So kita tengok kepada pula gambar rajah 6.14, kita ada satu struktur sendi. Okey, ini mostly adalah sendi. Okey, di mana dekat sendi ini ada sejenis cecair dipanggil sebagai cecair synovial. Okey, so cecair synovial ini terdapat pada sendi-sendi bergerak yang besar seperti sendi lutut. Okey, so cecair ini berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrisi ataupun nutrien kepada tulang rawan. So ini contohkan, inilah dua hubung tulang yang berbeza. Okey, maka ini adalah satu sendi. Okey, ada dua tulang yang bergabung, okay, yang bersentuhan. So di antara tulang-tulang ini kita ada satu kawasan yang bercecair. Okay, dalam itu adanya cecair synovial. Dia ibarat seperti minyak pelincir yang akan melincirkan pergerakan sendi kita apabila kita bergerak. Okay, apabila kita bergerak, so synovial ni, okay, dia akan melincirkan pergerakan sendi kita. Okay, dan pada masa sama juga cecair ini cecair yang berkhasiat, dia ada nutrien. Dan dia akan membekalkan nutrien kepada satu lagi struktur dipanggil sebagai tulang rawan. Okey. So tulang rawan ini ataupun kita panggil dalam bahasa orang putih cartilage. Okey. So tulang rawan ini terdapat pada permukaan tulang, okey, yang terdapat pada sendi. Okey. So di hujung tulang, okey,
bila bertemu dengan satu lagi hujung tulang, okay, yang akan membentuk sendi. Di atas ini adanya satu struktur bernama tulang rawan. Okay. So tulang rawan ini dia penting sebab dia bertindak sebagai cushion. Okay. Dia bertindak sebagai cushion dan melindungi sendi. Okay. So bila berlakunya pergerakan akan adanya pergeseran. Okay. So tulang rawan ini yang akan melindungi sendi dan akan bertindak sebagai cushion untuk menahan untuk menahan sebarang tekanan dan juga geseran. Okay. Manakala cecair synovial dia lebih kepada lubricant, dia pelincir, dia melancarkan lagi pergerakan sendi tersebut. Okay. Dan last sekali kita ada tendon. Okay. Kita ada tendon yang menghubungkan antara otot dan juga tulang. So dia akan menggerakkan, dia akan menggerakkan tulang tersebut apabila otot mengecut ataupun mengendur. Okay. So ini ialah sendi dan juga otot. Okay. Dan bagaimana pergerakan kita ini dikawal melalui pengecutan dan pengenduran otot. Okay. Dan bagaimana pengecutan dan pengenduran otot ini dihubungkan kepada tulang melalui struktur bernama tendon. Manakala ligamen menghubungkan antara tulang dan tulang untuk memastikan kekuatan hubungan tersebut. Okey, dia akan bersegi mengikat. Dia akan mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Okey. Biasa kalau macam budak lelaki, biasa kan kalau kamu dengar kecederaan ketika bermain bola, kita ada ACL lah, MCL lah, okey. So itu ialah ligamen. Ada di lutut. Okey, anterior cruciate ligament. So ligamen ni dia akan memaut sendi untuk memberikan sokongan, okey, dan juga pertahanan. So bila kamu punya ligamen cedera ataupun terkoyak, memang sukar untuk nak kembali pulih. Okey. So kena berhati-hati ketika bermain. Okey. So apakah masalah seharian yang kita boleh tengok terhadap sendi dan juga otot? Okey, yang paling obvious, okey, adalah bila kita dah tua. Okey, bila kita dah tua, akan satu penyakit dipanggil sebagai osteoarthritis. Okey, osteoarthritis. Okey, itu penyakit yang disebabkan oleh radang sendi. Okey. Yang kedua, kita ada masalah seperti contoh saya kata kecederaan sukan, okey, sport injury yang menyebabkan kecederaan pada kita punya ACL, MCL dan apa saja ligamen yang terdapat pada kecederaan tersebut. Okey. So benda-benda ini kamu boleh Google kat rumah untuk mendapatkan lagi kepastian dan juga maklumat tambahan, terutamanya osteoarthritis, sebab benda ini selalu berlaku pada orang-orang tua. Okey. So tugasan kamu selepas habis video ini, saya nak kamu Google, okey, osteoarthritis, okey, dan kamu Google juga berkenaan penyakit-penyakit sendi yang lain seperti apa, sport injury, okey, ataupun kita panggil ligamentous tear, okey, tendon tear, alright. So kamu cari penyakit ini dan kamu cuba fahamkan, okey, implikasinya jika kita punya sendi dan juga otot kita tercedera. Sebab bila berlakunya kecederaan pada otot, berlaku kecederaan pada tendon dan juga ligamen, kamu akan dapati pergerakan kita akan mula menjadi limited. Okey, dan juga mungkin akan menjadi lemah dan tidak kembali kepada yang biasa. Okey, so rajinkan diri kamu, buat carian kamu di Google. Okey. So untuk hari ini saja saya punya kelas berkenaan dengan sendi dan juga otot. Okey, saya harap kamu semua kat rumah mengambil inisiatif untuk mencari lagi tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh masalah sendi dan juga otot. Okey. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.